Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iqbal Ahmad dan ini adalah teori perpisahan sejagat. Kesimpulannya, era globalisasi adalah pencapaian terhebat gerakan liberalisasi. Dalam era ini, manusia daripada segenap pelosok dunia telah dapat disatukan melalui teknologi liberal yaitu internet. Khasnya menerusi penciptaan media sosial. Namun, langkah artificial menyatukan manusia tersebut akhirnya telah diatasi oleh tekanan natural yang sebaliknya bertindak memisahkan manusia sejagat melalui kemunculan pandemik COVID-19 pada penghujung tahun 2019. Kesannya memaksa warga negara China dikuarantin di dalam negara mereka sendiri, warga ES dikuarantin di ES, warga Rusia dikuarantin di Rusia, dan begitu juga nasib warga negara-negara yang lainnya. Hal yang demikian telah sekaligus memusnahkan usaha sebahagian manusia yang selama ini memperjuangkan penggunaan istilah warga dunia demi memansuhkan terma warga negara, sekaligus menjadikan sempadan antara negara kembali relevan. Dalam menjelaskan rasional teori perpisahan sejagat, wajar dimulakan dengan teori berkenaan fenomena letupan Big Bang yang dianggarkan berlaku lebih daripada 13 bilion tahun yang lalu. Impak daripada letupan tersebut adalah fenomena pengembangan alam semesta yang menyaksikan sehingga kini galaksi-galaksi masih dan sedang bergerak menjauh daripada satu sama lain. Penemuan berkenaan pergerakan galaksi tersebut telah bermula dengan kajian oleh ahli astronomi dan kosmologi Amerika Syarikat daripada awal abad ke-20, Edwin Powell Hubble, yang pemerhatiannya ke atas nebula, yakni awan gas, yang disangkakan berada di dalam sempadan galaksi Bima Sakti telah membawa kepada penemuan galaksi Andromeda. Menggunakan tahap kemalapan cahaya yang dipancarkan oleh galaksi Andromeda, Hubble telah berjaya membuat anggaran jarak galaksi tersebut daripada galaksi Bima Sakti. Hasil kerja Vesto Melvin Slipher kemudiannya telah melengkapkan teori pengembangan alam semesta selepas beliau berjaya menentukan halaju pergerakan galaksi lain di alam semesta. Selain teori berkenaan galaksi dan alam semesta daripada bidang astronomi dan kosmologi, teori perpisahan juga punya sokongan daripada bidang geologi. Khasnya menerusi teori benua hanyut dan pergerakan plat tektonik garapan Wegener. Bermula dengan perpecahan benua besar yang dinamakan Pangea, maka wujudlah 7 buah benua yang pada hari ini terus hanyut dan berpisah daripada satu sama lain. Kajian mutakhir juga mendapati perpisahan benua akan diteruskan lagi dengan benua Afrika diramalkan bakal terpisah menjadi 2 benua berasingan dengan pemisahan bermula di kawasan Somalia dan Madagaskar. Sumber Stamps et al. 2021. Namun, pemisahan tersebut akan mengambil masa yang sangat lama untuk menunjukkan kesan signifikan, karena menurut Di Pietro 2018, purata laju pergerakan plat tektonik adalah pada 33 kaki per 100 tahun. Seperti nasib yang diramalkan bakal menimpa benua Afrika, benua-benua lain juga diyakini bakal berpisah untuk membentuk benua-benua yang lebih kecil suatu hari nanti. Akhir sekali, teori perpisahan juga disokong oleh teori biogenesis garapan Louis Pasteur yang mewakili bidang biologi. Menurut teori tersebut, sesuatu organisme itu hanya akan wujud ataupun terhasil daripada organisme lain, dan ianya adalah sesuatu yang boleh dicapai melalui pembiakan secara seksual atau aseksual. Bertunjangkan prinsip tersebut, maka berlakulah penspesisan yang menyaksikan kewujudan pelbagai jenis hidupan di atas muka bumi pada hari ini. Penspesisan pula adalah sesuatu yang mudah difahami melalui taksonomi, cabang sains yang berkait dengan pengklasifikasian hidupan berasaskan hierarki, yang menyaksikan berlakunya perpisahan dalam satu-satu spesies yang seterusnya membawa kepada kewujudan subspesies ataupun kaum yang berbeza dalam spesies tersebut. Contoh terbaik dapat dilihat dengan kewujudan harimau dan singa, yang sepatutnya merupakan subspesies berbeza daripada spesies yang sama yang dinamakan sebagai Panthera. Teori perpisahan sejagat bukanlah suatu hipotesis yang terlahir daripada minda pesimistik yang berputus asa dengan kegagalan segala usaha penyatuan yang telah diusahakan politikus, intelektual, dan masyarakat terdahulu. Sebaliknya, teori ini adalah diusulkan sebagai satu alternatif ke arah mencapai keamanan, keharmonian, dan kestabilan sejagat, yakni objektif-objektif sama yang telah diusahakan tamadun manusia melalui gerakan penyatuan selama ini. Duka citanya, niat murni yang ingin dicapai melalui penyatuan selama ini kelihatan hanya membawa kepada kewujudan banyak permasalahan yang sepertinya tidak berpenghujung, khasnya buat golongan yang tidak mampu menerima resam kejadian dan peraturan dunia, peperangan, jurang sosioekonomi, dan krisis pendidikan. Impak daripada permasalahan global berkenaan menyaksikan negara kuasa militari seperti Amerika Syarikat terus mendahului negara-negara petani seperti Malaysia dan Indonesia dalam pelbagai aspek kemajuan hidupan, kecuali moral.
Hal yang demikian menyebabkan negara-negara petani terpaksa mengikuti jejak langkah Amerika Syarikat demi terus bersaing dalam pelbagai liga standar yang ditetapkan Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya. Menurut kajian ekoevolusi yang mengaitkan dapatan kajian, ekologi dan biologi, proses evolusi setiap bentuk kehidupan adalah dipengaruhi oleh faktor persekitaran, dan sebab serta akibat adalah elemen dominan yang merasionalkan perkaitan tersebut. Sebagai contoh, disebabkan oleh peratusan kelompok minoriti yang signifikan di negara-negara pelbagai kaum seperti Amerika Syarikat dan Malaysia. Akibatnya usaha penyatu paduan telah menjadi jalan pilihan kedua buah negara ini demi mengecapi keamanan, keharmonian, dan kestabilan. Hal yang demikian adalah sesuatu yang tidak berlaku di negara-negara seperti Jepun dan Korea Selatan, di mana populasi dan demografi penduduknya hanya terbina oleh satu kaum sahaja, sekaligus mempermudah proses pembentukan dasar-dasar negara. Namun, negara Amerika Syarikat yang kini berusia lebih 2 abad telah membuktikan bahwa usaha penyatuan bukanlah suatu usaha yang realistik dan akhirnya hanya mewujudkan lebih banyak tuntutan keadilan oleh golongan yang mendakwa tertindas ataupun lebih tepat lagi tersisih daripada manfaat besar yang diperkenalkan dan digula-gulakan oleh kerajaan kepada mereka. Namun, negara Amerika Syarikat yang kini berusia lebih 2 abad telah membuktikan bahwa usaha penyatuan bukanlah suatu usaha yang realistik dan akhirnya hanya mewujudkan lebih banyak tuntutan keadilan oleh golongan yang mendakwa tertindas, ataupun lebih tepat lagi tersisih daripada manfaat dasar yang diperkenalkan dan dijanjikan oleh politikus-politikus yang membentuk kerajaan. Penyatuan dan perpisahan adalah dua corak kehidupan yang telah memperlihatkan kesan signifikan dalam pelbagai aspek hidupan dan bukan hidupan. Namun, dalam konteks hubungan antara manusia, khasnya dalam dunia yang menjadikan kebebasan bersuara hak semua, kelihatannya usaha menyatukan khususnya melalui slogan dunia tanpa sempadan telah mewujudkan lebih banyak konflik dalam masyarakat. Dunia harus sadar, usaha penyatuan adalah sesuatu yang hanya boleh dicapai melalui penjajahan total ataupun pembebasan total. Saya ulangi, usaha penyatuan adalah sesuatu yang hanya boleh dicapai melalui penjajahan total ataupun pembebasan total. Namun, karena penjajahan telah dibuktikan kegagalannya pada beberapa dasawarsa yang lalu, maka pembebasan menjadi alternatif yang seterusnya. Dengan kebebasan tanpa keterikatan kepada peraturan, barulah manusia itu mampu telanjang dan benar-benar bersih daripada segala apa yang memisahkan. Bak kata Ebiet G. Ed di dalam lagunya yang berjudul Untuk Kita Renungkan, 1982. Duka citanya, pembebasan juga telah membawa kepada banyak kerosakan dan tidak mustahil membawa kepada pengakhiran yang digambarkan dalam film The Purge, Anarchy 2014. Perpisahan adalah alternatif kepada penyatuan melalui penjajahan dan pembebasan. Di Malaysia, perpisahan telah menyaksikan kewujudan parti politik berasaskan kaum yang menghormati perbezaan dan menghargai permuafakatan. Saya ulangi, di Malaysia, perpisahan telah menyaksikan kewujudan parti politik berasaskan kaum yang menghormati perbezaan dan menghargai permuafakatan. Selain itu, perpisahan juga menyaksikan kewujudan sistem pendidikan vernakular dan kebangsaan, yang jika dimansuhkan dan disatukan mampu membawa kepada permusuhan. Dalam konteks ekonomi pula, perpisahan yang dimanifestasikan melalui kewujudan jurang ekonomi antara kaum adalah diwajarkan sebagai mengelakkan berlakunya penindasan terhadap golongan minoriti yang menolak integrasi. Ketiga-tiga isu ini adalah isu yang telah sekian lama dielak untuk dibincangkan karena tiada jalan penyelesaian melainkan dengan cara paksaan yang akan menyaksikan penghapusan identiti kelompok minoriti seperti yang pernah berlaku di negara Indonesia suatu ketika lalu. Di peringkat global pula, pemisahan adalah diwajarkan demi menciptakan variasi dalam cara manusia menghadapi krisis identiti yang berkait rapat dengan keruntuhan nilai-nilai manusiawi. Bila mana manusia sewajarnya terus melihat dan melangkah maju ke hadapan, menjadi angkasawan menjelajah dunia di sebalik awan, sebilangannya pula lebih memilih untuk melihat ke belakang, mencari jalan untuk berperang dan menjadi binatang. Ketertinggian moral yang diwarisi daripada generasi mundur teknologi telah disalah erti sebagai belenggu penghalang individu daripada menjadi diri sendiri. Liberalisasi dan hak asasi telah menjadi paksi demonstrasi generasi era globalisasi yang celik teknologi namun lemah jati diri dan mudah dimanipulasi.
Akibatnya, permasalahan yang dihadapi golongan minoriti di negara kuasa militari seperti Amerika Syarikat telah dijadikan permasalahan global yang menjangkiti negara-negara petani seperti Malaysia dan Indonesia hari ini. Justru, adalah menjadi harapan melalui penulisan ini agar generasi muda masa kini terus memisahkan dirinya daripada terlibat dengan usaha meruntuhkan tamadun yang dikepalai oleh Amerika Syarikat di abad ini.